Betul lah. Okey, wallahu alam. Jadi, okey, baik, balik kepada Alhamdulillah. tadi. Secara logiknya, sekiranya kita dengar ceramah, sekiranya kita dengar perbincangan ilmu, kita hairan kenapa bila kita duduk dalam majlis ilmu yang memahamkan kita, kita duduk dengan para alim ulama kan macam saya duduk majlis Habib, saya duduk majlis apa nama tok guru, contohnya saya duduk dalam majlis para asatizah masa dulu arwah Datuk Arundin. Kita kerja penat. Kita main ni menguap. Duk tunggu Datuk Arundin duduk atas tu dah start dengan duk mic lah apa semua tu kita duduk. Wah, kita menguap. Tapi bila start majlis, menguap tadi hilang. Bayangkan, tak minum air, tak kunyah gula-gula, tak ada apa. Tetapi apa yang ada itu membuatkan, jadi macam mana kita nak hurai benda ni? Maknanya, bila kata mental, makanan dia lain. Dia bukan makanan yang fizikal semata-mata. Ubat memang ada. Memang orang sakit mental dia ada treatment dia apa semua. Ada. Tapi, bukan tapi silap. Apa kita sebut Allahumma salli ala sayyidina. Tambahan makanan dalam bentuk rohani ni juga perlu. Sebab baru kita akan rasa kenyang tu betul-betul kenyang. Betul-betul kenyang. Jadi barulah kita masuk. Okey. Mental ni penting tara mana sebab kita nak positif mental. Mental ni penting tara mana. Baik, mental penting dia di dalam Islam tak kurang daripada iman. Maknanya mental dengan iman ni antara perkara yang dipentingkan di dalam Islam. Macam mana Islam mementingkan iman, Islam juga mementingkan nyawa, Islam juga mementingkan mental. Ada 5 benda yang dijaga oleh Islam dalam boruriyah, dalam dipanggil Allahumma salli ala sayyidina. Dalam ada boruriyah dia ada 5. Pertama, iman, agama. Islam jaga agama. Yang kedua, Islam jaga nyawa. Sebab tu kita tak pergi semayang kat masjid. Nak jaga nyawa. Yang ketiga, mental. Sebab tu kita tak minum arak. Okey, sekali lagi minta maaf, kita tengok. Mula agama. Saya bagi contoh siap-siap sebab takut nanti orang tertanya-tanya, Islam jaga agama macam mana? Sebab tu Islam jaga agama. Jangan jual agama. Apa nak jadi, jadilah. Agama jangan jual. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Ni Islam ajak kita. Okey? Tu jaga agama. Agama kena jaga sungguh-sungguh. Agama pegang. Quran pegang, Nabi pegang. Jangan tinggal. Pegang. Faham tak faham cerita lain. Tak ada siapa akan marah kita kalau kita mai. Kita kata, Ustaz, saya tak faham lah. La ilaha illallah. Awak lah hang tak faham ni bodoh tak mana. Kita tak. Mustahil seorang murabi begitu. Sebab apa? Sebab tidak faham dalam agama perkara biasa. Para sahabat ketika dididik oleh Nabi, ada juga benda yang para sahabat kurang jelas. Tanya juga kepada Nabi. Maknanya tak faham dalam agama standard. Tapi jaga agama wajib. Tak jaga agama tu tak boleh. Dia bukannya kata macam tadi. Tak faham tak apa. Biasalah. Tak jaga agama tak boleh. Agama kena jaga. Yang kedua, nyawa. Sebab itu kita tak pergi sembahyang masjid. Sebab itu kita patuh dengan pemerintah. Dan arahan ini termasuk dalam tidak bercanggah dengan agama. Sebab apa? Dia menjaga nyawa. Yang ketiga, yang ketiga, mental. Sebab tu kita tak dibenarkan minum arak, kita tak dibenarkan ambil dadah, kita tak dibenarkan hisap gam, kita tak dibenarkan ambil ubat batuk berlebihan. Sebab apa? Dia rosakkan mental. Pil ekstasi, banyaklah benda yang kita ni kan. Dalam bab mental, saya kira kita masuk lebih detail. Kemudian kita kena jaga harta. Sebab tu duit kita dia ada zakat, dia ada wakaf, dia ada undang-undang, dia ada muamalah, dia ada akad, jual beli. Sebab apa? Nak jaga harta, tak mau bagi tergelincir kepada perkara yang tak betul. Dan yang kelima adalah nasab keturunan. Yang ni penting, kita kena jaga nasab keturunan kita.
Sebab tu tak boleh buat perangai tak ketahuan tau Eliza. Saya pun sama juga. Kat saya pun sama juga. Tak boleh nak buat perangai tak ketahuan. Sebab apa? Nanti rosak keturunan. Mak bapak kita jaga keturunan elok, mai kat kita jahanam terus semua. Nampak tak? Tu. Jadi 5 ni Islam jaga. Jadi bayangkan ada 5 benda penting. Nyawa penting tak? Penting. Agama penting. Termasuk dalam tu adalah mental. Jadi mental, perbincangan kita ini tak kurang pentingnya daripada perbincangan tentang agama. Jadi bila kata tak kurang pentingnya, mana kedudukan mental? Dalam agama, mental ni duduk pada tempat yang sangat penting. Contohnya pada syarat wajib, bukan syarat wajib, pada syarat wajib semayang. Dia ada syarat sah, syarat wajib dulu, syarat sah dengan rukun semayang dan sunat. So syarat wajib, nak semayang ni nak wajib ke tak wajib? Dia duduk dalam bab tu. Apa dia? Mesti kena waras. Betul tak betul? Betul. Kan kita belajar dalam agama, semua ibadah mesti kena ada waras. Buat haji mesti kena waras. Puasa kena waras. Zakat waras. Semayang waras. Mesti kena waras. Kena ada akal. Akal kena hidup. Sebab apa? Pentingnya. Dia duduk dalam syarat wajib. Kalau tidak, tak wajib kepada dia apa-apa pun perkara-perkara ibadah. Sebab apa? Mental sangat penting. Hang tak ada mental, kita tak mau fikir lah. Maknanya kita bagi kelonggaran terus dekat dia. Sebab tu Nabi kata apa? Rufi'al qalam ala salasatin. Pena diangkat daripada tulis amalan antah 3 orang. Yang mana budak sampai dewasa, tidur sampai jaga, tak tahu sampai tahu. Termasuklah dalam tu hak yang mental tak ada, blok sampai dia sedar dia ada balik. Baru dikira. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab orang selalu kata waras ni tak gila. Waras ni tak gila. Tak, bukan tu saja. Contohnya dalam semayang. Kita semayang. Kita mesti kena berakal, bermental. Kita mesti kena ada mental. Mental kita mesti kena hidup. Jadi bila kita semayang, kita kena ada mental yang berfungsi. Sebab apa? Bukan sahaja sekadar nak waras tu, nak tahu kata kita tengah semayang. Masa semayang pun kena cerdik. Contoh, kita jadi tok imam. Kita terkentut. Kita terkentut. Masa kita tengah sujud. Kalau kita tak ada pemikiran yang betul, kita akan bangun dan tinggalkan jemaah. Jemaah nak bangun lagu mana kalau semua pakai sujud? Takkan nak pergi kat tempat tok imam mengesot. Duk sagat kepala lagu tu. Kita tengah semayang. Kita nampak lipan lalu depan kita. Kita nampak lipan. Kita tak takut lipan. Kita tak takut. Kita nampak lipan tu. Cuma kita takut dia sengat kita. Tapi kalau dia lintah, kita tak buat apa-apa dengan dia. Jadi kita semayang. Orang yang ada akal, ada mentalnya hidup, nak tunjuk penting tak penting, dia bukan sekadar waras. Bila dia semayang tu, dia nampak lipan, dia akan berhenti semayang, dia pergi ambil kayu, dia pergi ketuk lipan tu, bagi mati dulu, baru dia sambung balik semayang, start daripada awal. Sebab apa? Sebab kalau dia semayang, dia tengok lipan tu lintah api saja, dia kata tak apa lipan api. Betul, lipan api, cuba masa hang sujud, lipan tu U-turn balik. Jahanam dia. Jahanam kita. Dia sengat dalam sini sekali lagi. Jadi mesti kena menggunakan akal. Takkan nak tiup lipan tu masa tengah sujud duk tiup tu biar duk hulu tu. Jadi mesti guna akal. Jadi sebab tu Islam menitik beratkan tentang akal. Tak cukup itu, dalam Al-Quran sendiri perkataan akal ini disebut sebanyak 49 kali dalam Al-Quran. Disebut sebanyak 49 kali dalam Al-Quran. Makna bukan sikit. Allah tanya kita, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tak menggunakan akal fikiran kamu? Apakah yang kamu buat? Jadi benda ni orang kata tanda-tanda yang menunjukkan kata Islam mental sangat penting. Untuk Islam mental sihat, waras dan sebagainya penting. Dan kalau saya boleh sambung lagi, nak bagi tahu kata Islam ini bukan agama retorik. Kena faham tu. Islam bukan agama retorik. Maknanya Islam bukan dia menyembang aja. Tak. Islam menghantar kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakonkan watak
yang menghidupkan 49 perkataan akal tadi tu yang ada dalam Quran. Nabi hidupkan dia. Nabi jelmakan dia dalam kehidupan Nabi. Sebab tu kalau kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada orang yang memang tekanan perasaan. Ada. Dia orang Bukan. tekanan macam mana Ustaz? Dia orang tension, juga. depression sama lah. Yes. Tapi level-level berbeza. Contohnya Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan kerana baginya tinggal berasingan, tiada nikmatnya syurga pilihan. Kalau kita ambil dari segi medical hari ini, Dah habis dah. Allah, baru nak layan. kalau mana boleh yang bukan penyanyi nyanyi depan penyanyi. Tak, Itu kita dengar Masya Allah Ustaz. Alah. Itu satu keralatan. Mana boleh orang tak pandai menyanyi depan orang menyanyi. Tak boleh. Mana Ustaz? Komen kawan-kawan semuanya suara sedap kan Ustaz? Tak puas kan? Nanti kita tengok jawapan dia orang. Jadi kalau saya boleh sebut tadi, saya nak kata ayat dia apa? Sayyidina Thauban, kekuningan badan, dia demam sampai kuning badan dia. Kalau ikut medical term, nama dia Gilbert syndrome. Cuba tulis Gilbert syndrome. Gilbert syndrome ni orang yang pemikiran dia macam dia bukan migraine, dia macam dia terlalu stres, dia fikir teruk sangat. Dia fikir masalah banyak sangat. Jadi Sayyidina Thauban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan. Nampak? Dia duk fikir. Apa yang dia fikir? Apa sahabat fikir? Sayyidina Thauban dia fikir apa sampai stres. Nampak? Perkataan tu ada lah. Okey. Fikir pasal ni Okey, Ustaz cerita. Okey, jadi apa yang Sayyidina Thauban fikir? Sayyidina Thauban kata, oh Ustaz, sorry. Eja dia Gilbert. 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 Tahu tak eja apa? Gilbird. Bird. Bukan yang tu. Bukan tu, bird. Salah. Sebab dia yang jumpa Gilbert ni, yang jumpa sindrom tu. Dia sindrom yang dia tertekan. Bila kita fikir banyak, otak kita serabut apa semua, badan kita akan jadi panas, kita akan jadi kuning, mata kita jadi kuning. Dia ada simptom dia. Nama dia Gilbert syndrome. Jadi dia sebab tu orang-orang yang mana yang stres apa semua, dia akan rasa macam nak demam, dia rasa macam tak selesa, dia akan buka baju dia tertekan. Tapi sahabat stres. Tapi ke mana stres sahabat? Kerana dia asyik memikirkan, kalau aku masuk syurga ni, aku masuk tak dengan Rasulullah. Tu. Kita hari ni usaha nak masuk syurga. Daripada syurga memang confirm kami nak. Tapi nak mesti kena dengan Rasulullah. Sekampung dengan Rasulullah. Tak mau duduk dalam syurga tapi tak duduk dengan Rasulullah. Maknanya apa? Sebab tu hujung dia kata apa? Tiada nikmatnya syurga pilihan, kerana baginya tinggal berasingan. Tiada nikmatnya syurga pilihan. Nampak? Allah. Syurga. Mana ada kita ni, ya Allah, bagilah kami masuk syurga, ya Allah. Bagi kami syurga Firdaus, ya Allah. Kita minta, mana ni? Syurga ni nikmat. Kita ada program tajuk dia Kasyurga. Betul tak? Mana syurga ni nikmat. Tapi sahabat, no. Duduk sekampung dengan Rasulullah dalam syurga baru nikmat yang betul. Bezanya kita. Tapi ya Allah. Tapi stres tak dia? Stres tak? Stres tak Sayyidina Thauban? Stres dia. Sakit dia. Demam dia.
Stres lah Ustaz. Ya Allah, stres dia tu berpahala. Dah. Kan? Ni ada tuan penasihat tuan penasihat duk kata ni jangan duk abang Gilbert syndrome ni, ada banyak simptom lagi duk ada. Saya kata ni contoh. Masya-Allah, ni contoh lah Syekh, ni contoh sajalah. Tapi tak apa. Sebab tu saya beritahu kat semua. Saya apa yang saya nak takut? Kalau saya buat salah dalam bidang perubatan, saya ada orang yang menasihat saya. Jadi confirm saya sealiran dengan perubatan. Jadi bila saya cerita tajuk ni, bukan saya semata-mata nak highlight tentang iman, tapi nak kena faham iman ni adalah big picture dia. Itu cerita dia. Tapi tak apa, nanti dulu sabar. Kemudian kita sambung. Jadi itu contoh yang saya bagi tahu. Itu contoh. Okey. Okey, baik, sambung. Ada tak apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tak stres lain yang berlaku di dalam sejarah Islam? Mesti ada. Mesti ada tekanan-tekanan perasaan jiwa yang berlaku. Contoh, okey, saya tanya Haliza lah dengan pembacaan yang Haliza ada kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tanda-tanda orang tu bila dia stres, dia tertekan, dia ada mental illness, apa tanda dia antaranya? Murung. Murung. Betul? Lagi? Boleh jadi... Nak dekat dengan murung juga. Nak dekat memurung juga. Apa dia? Dia akan buat apa? Anxiety. Dia berkurung. Berkurung. Quarantine. Lepas dia murung, dia akan berkurung. Kurung. Betul? Berbaju kurung. Tapi tak semestinya. Okay. Dia murung dan dia berkurung. Kurung diri. Kemudian, apa dia akan buat? Dia akan buat apa? Takkan dia nangis. Murung dia duduk saja. Dia mesti riau. Mestinya. Sebab apa? Perasaan. Tak boleh nak luah. Dia mesti riau. Lepas tu lagi dia duduk buat macam dia pergi timpa. Dia pergi tampar orang, menimpa orang. Dia akan pergi mak dia. Mak, pasal apa benda ni jadi kat Jack? Mak kalau kita tengok saat-saat dia jadi tak apa kot ni, Allah nak uji. Tapi kenapa dia akan jadi betul tak? Ini simptom. Okey? Simptom ni berlaku tak dalam sirah nabawiyah? Ada. Siapa dia? Berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagu tak lagi? Siti Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik mengadakan hubungan sulit dengan Sayyidina Safwan. Betul tak betul? Betul. Siti Aisyah radhiyallahu anha duduk berkurung dalam rumah, menangis tak berhenti. Dia pergi jumpa ayah dia, questionkan ayah dia. Hanya yang mampu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu hanyalah, itu kan Rasulullah. Nampak tak? Dia beza tau. Dia sebenarnya dia beza. Beza dia, orang, macam mana kata? Dia beza, dia macam ni. Dia sebenarnya tak sama pun. Cuma nak bagi faham. Saya sekali lagi. Contoh. Okay. Dia beza antara orang awam kenal ustaz dengan isteri ustaz kenal ustaz. Oh, okay. Dia beza. Okay. Orang lain akan kata, weh, tu Ustaz Don kot. Tapi kalau bini dia kata, tak, tu suami aku. Tu suami aku. Mesti ada salah dia. Macam Sayyidina Abu Bakar. Itu Rasulullah kot. Rasulullah yang tak mau jumpa Aisyah. Rasulullah yang macam jauh sikitkan diri daripada Aisyah selama sebulan. Rasulullah kot. Wahyu turun daripada Rasulullah kot. Tapi bagi Aisyah, tak, tu suami aku. Okay. Kenapa suami aku tak main jenguk aku? Kenapa suami aku tak suami aku? Nampak tak? Betul tak? Jadi benda tu berlaku dan Siti Aisyah stres. Tertekan dia. Ada lagi cerita. Ini berlaku kepada Sayyidina Ka'ab bin Malik. Okay. Ka'ab bin Malik. Sayyidina Ka'ab bin Malik ni sahabat Rasulullah. Cerita Sayyidina Ka'ab bin Malik dirakamkan dalam Al-Quran tentang alladhina khulifu. Salah satu Allah ayat dia. Salah satu khulifu. Saya cari. Saya mesti bagi memang gambar, insya-Allah. 3 orang yang Allah ceritakan tentang taubat mereka. Okay. Bukan calang-calang. Sayyidina apa nama dia tadi? Sayyidina Ka'ab bin Malik. Wah, tamam. Sayyidina Ka'ab bin Malik.
khulifu. Mana khulifu? Aywah. Wa ala aywah. Surah At-Taubah ayat 11. Wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat. Nampak tak? Allah gambarkan simptom orang sakit jiwa, tekanan perasaan, mental illness dalam ayat ini. Surah Al-Taubah. Ayat berapa tadi? At-Taubah. Ayat ke-11. Ayat. Aywa. Apa dia Allah kata? Wa ala thalathatil ladzina khulifu. Dan ke atas 3 orang yang mereka itu tak join perang dengan Nabi. La haula wala quwata illa billahil azim. Mereka tak join perang dengan Nabi. Takut bayangkan kita tak join perang, Nabi pergi perang dengan sahabat, lepas tu Nabi balik tengok muka kita. Jahanam. Allah Ta'ala gambarkan apa simptom yang mereka rasa. Apa yang Allah gambarkan ayat selepas tu? Apa dia? Allah kata apa? Hatta idza daqat alaihimul ard. Sehingga kan dunia ini rasa sempit untuk dia. Betul tak orang tekanan perasaan akan rasa begitu? Betul. Sebab tu orang kata apa? Untuk 2 orang yang mencintai, ini kata ulama, kata Habib Ali Al-Habsyi ketika menceritakan tentang kasih sayang, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ahmad Al-Habsyi. Habib Ahmad Al-Habsyi kata apa? Ketika 2 orang yang bercinta kerana Allah dan sayang kedua-duanya kerana Allah, tanah sebesar 1 inci sahaja terasa begitu luas. Adapun orang yang saling membenci, dunia rasa sempit. Betul. Betul tak betul? Kalau kita tak suka geng, kata kita tak suka geng masjid contohlah kan. Kita tak suka jiran kita. Elok kita pipi nak masjid, tengok muka dia, Allah kawan ni lagi, nampak? Jadi tak syok. Kita duk menyanyi, artis dengan artis gaduh, tak syok kan? Artis gaduh. Elok-elok nak pergi hari raya punya majlis, tengok muka kawan dia, Allah jahanam balik, tak mau raya. Ada tak? Kan? Dunia jadi sempit. Cuba tu saya highlight daripada awal tadi. Cuba kalau orang potong cakap saya, bila dengar-dengar, oh ini apa iman lah, tak mau dengar. Orang bukan iman saja semata. Dia tak dengar huraian saya. Nampak tak? Saya nak abang dalam Quran. Tapi saya tak boleh cerita Quran sekiranya tak beriman dengan Quran. Mesti kena iman dengan Quran dulu baru kita boleh cerita. Allah beri gambaran terus bahawa apa dia? Orang yang ada tekanan perasaannya, mereka rasakan dunia ini sempit. Saya nak tanya, apa yang berlaku kepada Sayyidina Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi sahabat mereka? Tahu tak apa berlaku kat mereka? Ustaz, sorry. Kenapa dia orang tak join perang, Ustaz? Sebab tahun itu Sayyidina Ka'ab bin Malik adalah sahabat-sahabat yang terlibat dengan perang. Mereka ni selama ni memang duk perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada tahun itu musim menuai buah kurma. Okey. Ini ayat ni kita kena bagi juga dekat. Ayat ni sebenarnya nak bagi tahu kata Allah sayang kepada frontliner. Semua frontliner. Bayangkan kalau duduk kat rumah kita kata, Masya Allah, kira macam musim menuai lah. Siapa faham, tak faham sudah. Tapi nak abang kata, di rumah ni macam musim menuai. Kita boleh makan macam-macam, kita boleh relax, kita boleh tidur. Tapi mereka korban, mereka pergi perang. Mereka pergi duduk frontliner. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Malik ini, dia duk fikir, alamak untuk keluarga aku, kalau aku menuai, aku elok boleh berniaga, keluarga aku ada makan minum, ada ekstra tambah. Sebab ni musim kurma ni, nak kena pergi perang, siapa nak tolong menuai? Perjalanan kot seminggu, patah balik seminggu dah, 2 minggu dah lost kat situ. Perang tak tahu berapa lama lagi. Ingat tak, perang Nabi biasa seharian, biasa seminggu. Perang seminggu, trom, seminggu. Jadi dia tak tahu, kita tak tahu berapa lama akan selesai. Jadi kalau saya boleh kongsikan di sini, saya just nak bagi tahu kata apa yang berlaku kepada mereka 3 ni, hukuman. Ketika mana Nabi balik, orang-orang munafik, mereka tak pergi perang juga. Mereka pergi habaq kat Nabi kata apa? Ya Rasulullah, anak saya sakit, saya ambil MC. Oh, tak apalah, bolehlah. Nabi kata MC lulus lah, tak ada masalah lah, tak apalah. Ada yang main kata Nabi, saya migraine, kena panas pak. Ni contoh lah saya dah abang kan. Migraine. Ada orang munafik, dia duduk reka ayat apa semua. Wahal Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi. Tu kita nak kena kata tahu.
Jadi dia pun rekod. Tapi Sayyidina Ka'ab bin Malik ini sahabat Nabi yang mulia. Mana boleh dia cakap bohong macam orang munafik? Maka Sayyidina Ka'ab pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya tak turut perang, saya tak ada alasan. Kata dia macam tu sahaja. Apa jawab Nabi? Itu. Ini salah satu terapi kepada orang yang ada tekanan perasaan. Apa dia? Dia kena menerima beberapa aspek yang ada dalam diri dia. Contohnya orang yang dia tengok muka dia tak berapa lawa. Dia tengok muka dia kulit gelap, kita kata. Dia tengok muka kulit dia gelap. Dia tengok Ustaz, insecurity. Ramai ada perasaan insecure. Okay. Tak apa, saya tak tahulah, saya tak kisahlah benda tu sebab bagi saya macam orang kata, apa Ustaz, muka Ustaz, dah muka aku masa kecil dulu ada jerawat. Ada lah parut dia, baru nak nampak jantan. Saya kata lagu tu lah, contoh untuk orang lelaki. Tapi nak abang kata orang perempuan lah misalnya. Dia tengok semua perempuan model. Nak pula model-model kat Malaysia ni yang mana duk buat baju kurung lah, tudung lah, apa semuanya kulit melepak-melepak. Dia tengok dia punya, alamak. Ini macam gelap macam ni dia kata. Dia nak kata Beyonce tak Beyonce, Nicki Minaj tak Nicki Minaj dia kata. Dia jadi macam lemah, stres, jadi tekanan perasaan. Ini cara yang pertama yang diajar di dalam sirah. Apa dia? Tak kira orang kata, Ustaz pun kenal Beyonce. Alah, saya pun ada isteri juga. Saya pun remaja juga dulu satu ketika. Jangan buat teruk sangat hangpa ni pun. Tapi bagus. Lebih daripada aku pula. Tapi bagus Ustaz, sebab nowadays minta maaf potong sikit, sebab kita disajikan dengan media sosial, so semua lawa-lawa kan. Tu saya nak bagi ni saya tak marah. Saya tak marah dengan orang lawa. Saya bukan anti dengan orang lawa. Masya-Allah, barakallah. Tapi saya nak bagi tahu kata, untuk geng-geng kita yang mana nak jual tudung ke baju kurung ke apa semua, ambil semua lapisan masyarakat. Ambil orang asli. Jadi orang asli pun tahu kata kalau dia pakai lagu ni, rupa dia pun lawa macam ni juga. Baru orang asli beli. Ambil lah orang yang kulit, orang Melayu yang orang Melayu, kulit Melayu, kulit sawah matang. Ambil orang Melayu kacuk, kulit cerah sikit. Ambil orang Melayu hak mai belah-belah Arab apa sikit, Yaman apa gelap sikit mai. Kalau kat atas Mekah ke apa, gelap sikit. Ambil semua tu jadi model. Jadi orang pun tengok, tahu nak pakai ni, Syed duk pakai hak yang comel-comel saja. Jadi orang semua jadi tekanan perasaan. Bila tekanan perasaan, jadi okey, apa yang sirah ajar? Apa yang sirah ajar? Apa Ustaz? Memang nak bagus ni. Terima dulu apa yang berlaku. Jangan reka alasan macam orang munafik. Pergi dekat Nabi, habaq, ya Rasulullah, saya memang tak ikut dan saya tak ada alasan. Alasan saya sebab musim kurma, saya nak pergi ambil petik kurma. Tu je. Makna habaq betul-betul. Hang kena tahu. Jujur. Hang kena tahu. Kata ayah hang memang color lagu tu, mak hang color lagu tu, hang akan keluar memang color lagu tu. Hang tak akan keluar tiba-tiba miracle. Piau jadi cerah semata-mata. Tak. Hang cerah, mak hang cerah, ayah hang cerah, hang keluar tiba-tiba nak jadi gelap-gelap. Tak boleh. Mana boleh jadi duk buat tanah gambut pula tiba-tiba. Dan itu apa tapi nanti tengok respon Nabi. Nabi kata apa dekat Sayyidina Ka'ab bin Malik? Nabi kata apa? Tunggulah hukuman daripada Allah. Nampak? Nabi terus hukum. Bayangkan kalau kita kena lagu tu, jahanam. Nabi kata, tunggulah Allah beri balasan pada kamu. Allah. Gelap dunia lah. Tapi sahabat dididik oleh Nabi. Apa dia? Qulil haq walau kana murran. Cakap betul walaupun pahit. Sebab apa? Kalau kita cakap tipu dan pahit, dahlah tipu, pahit pula. Tapi kalau kita cakap betul dan pahit, sekurang-kurang satu benda dah terlepas dah. Aku cakap betul, aku nak takut orang. Jadi itu kita kena terima dulu hakikat kita. Saya bila pergi kat mana-mana majlis kan, ada ustaz-ustaz, contoh macam Ustaz Syed, Masya Allah, tinggi lampai. Mai Ustaz Syarizan Turabi, tinggi dia, elok dia. Mai Ustaz Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, lawa, kurus dia, elok, cantik dia. Mai saya pendek sikit. Kita pun akan rasa macam, Allah, awak aku tak tinggi-tinggi juga, duk tarik badan tak naik-naik pun lagi, kita awak tak boleh kan. Jadi kita kena terima bahawa apa? Ramai orang-orang yang standard. Contoh Tom Cruise pendek je.
Lepas tu orang macam Tom Cruise lagi kena stres sebab dia duduk kat negara orang putih. Orang putih semua tinggi-tinggi. Will Smith saja 1.88. Will Smith saja 1.88 meter. Dia 1.6. Tu rendah, lebih kurang standard saya. Saya tengok Tom Cruise tengok saya lagu tu. Oh, lagu tu lah. Patut Tom Cruise jadi stres. Tapi mereka ubah, belajar. Sebab apa? Nabi didik para sahabat. Aku buat salah, Allah hukum aku. Betul ke salah? Aku buat salah, Allah hukum aku. Betul ke salah benda tu? Betul. Betul ya? Betul. Kita buat salah, cikgu rotan kita. Betul ke salah perbuatan tu? Betul. Betul lah. Apa masalahnya sekarang ni? Kita nak cari benda betul. Okay. Jadi, Nabi kata lagu tu, turunlah perintah Allah. Apa perintah pertama? Perintah pertama, siapa pun penduduk Madinah tidak dibenarkan bercakap dengan Sayyidina Ka'ab bin Malik. Haliza, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Kuarantin, sekurang-kurang boleh buat video call, boleh live IG tau. Betul. Bayangkan dia masuk Sayyidina Ka'ab ni, hari pertama orang tak bercakap dengan dia, dia tenang lagi. Hari kedua, dia duk main serabut dah. Hari ketiga, kalau bahasa kita lah, haram seorang pun tak bercakap dengan dia. Mai hari keempat, dia keluar rumah dia, dia pergi majlis ilmu, pergi jumpa dengan Nabi. Dia pergi tengok Nabi duk mengajak, sahabat ramai duk ada. Dia nak tengok macam mana sahabat yang kata dengar arahan Nabi. Dia pergi, dia bagi salam dekat majlis yang ramai tu. Sayyidina Ka'ab bin Malik bagi salam kat semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam kat semua. Siapa pun tak jawab salam dia. Semua tengok Nabi. Akbar, ya Allah. Gila. Ya Allah. Itu ayat, saya dah baca dah ayat Quran. Ni ayat Quran ni nak tengok ayat berapa tadi? Ni ayat berapa? Surah At-Taubah ayat 11. Siapa yang duk dengar cerita saya ni, kalau nak ni, kita jangan kata orang lain lah. Jangan kata orang lain. Dia macam ni lah. Dia nak bagi ayat-ayat macam orang kata punchline ke pick up line ke macam ni lah. Orang yang kita cinta tak bercakap dengan kita, yang tu pedihu. Betul. Orang yang kita cinta dia tak cakap dengan kita, pedihu. Bayangkan pencinta segala pencinta yang mengajar kita bercinta, iaitu Nabi Muhammad SAW, tak bercakap dengan Sayyidina Ka'ab bin Malik kata apa? Sayyidina Ka'ab kata, aku bagi salam, semua orang tak jawab. Nabi tak jawab, semua orang tak jawab. Aku duduk dalam majlis tu. Tu lah abang kata punya usaha. Kan kita kata orang-orang yang ada sakit mental ataupun tekanan dan sebagainya, dia kena lawan, dia kena keluar, dia kena Sayyidina Ka'ab ni keluar, dia pergi duduk majlis ilmu. Dia kata apa? Apa dia kata dalam riwayat hadis tu? Dia kata, aku tahu ketika aku menundukkan kepala aku, Nabi melihat aku. Allah. Bila aku dongak kepala aku tengok Nabi. Nabi memalingkan wajah Nabi tengok tempat lain. Ya Allah. Ni nampak? Ni kan hadis. Ni ajak kepada kita. Maknanya apa? Kita, kalau ada orang yang tekanan perasaan, betul bila dia buat perangai itu, kita pun tak tahan. Tapi, tak tahan dengan perangai. Jangan benci dia. Jangan tak suka dia. Faham tak? Macam Nabi. Nabi kan tahu tak sahabat. Sekarang ni siapa yang perintahkan supaya jangan bercakap dengan Ka'ab bin Malik? Allah. Allah yang kata jangan cakap. Tapi Nabi tahu. Memang Allah. Tapi ni Ka'ab bin Malik, sahabat aku. Sayang aku kat dia still ada. Faham tak? Sebab perintah. Seolah-olah bila Sayyidina Ka'ab tunduk, Nabi tengok dia, Ka'ab awak lah. Mesti Ka'ab sedih gila kan. Stres. Jadi stres. Boleh rasa lah. Dia ada stres. Jadi bila jadi macam tu, siapa pun tak bercakap, mai arahan yang kedua. Okey, mendebarkanlah cerita ni Ustaz. Nabi kata, wahai sahabat, pergi bagi tahu kepada ketiga orang ni, mereka ada isteri mereka. Bagi tahu dekat isteri mereka, semua kena balik rumah mak bapak masing-masing. Tinggal mereka ni kat rumah seorang-seorang. Maknanya kata isteri diorang pun tak bercakap dengan diorang juga? Anak-anak itu arahan yang kedua. Arahan pertama, siapa pun yang bercakap, ahli keluarga still bercakap.
Okey. Perintah kedua, isteri semua balik. Isteri semua balik. Tinggal seorang. Aduh, tadi Ustaz cakap kau dia yang dicintai pun rasa